Okey, jadi sekarang kita akan masuk kepada topik kita lah. Okey, sekejap Ustaz akan buka presentation. Okey, nampak? Ada nampak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari tentang syarat wajib dan syarat sah solat. Okey, syarat wajib dan syarat sah solat. Okey, pada hari Isnin yang lalu Ustaz ada bagi kamu kerja, sebabnya Ustaz mahu kamu cari sendiri tentang syarat wajib dan syarat sah solat. Okey, semua sudah buat kan? Sudah. Okey. So, okey kita tengok satu-satu. Alhamdulillah kalau semua sudah buat. Memang sengaja Ustaz bagi kamu supaya kamu cari dulu sendiri. Okey, kalau kamu tidak cari sendiri nanti kamu pun tidak ada bayangan tentang topik yang kita belajar hari ini. Okey. Sekejap. Okey, jadi apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah yang pertama, kita tengok nombor satu. Nombor satu itu ialah syarat wajib solat. Okey, kita akan belajar apa itu syarat wajib solat. Lepas tu ada berapa syarat. Okey. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang syarat sah solat. Apa dia syarat sah solat tu kita akan tengok di dalam bahagian nombor 2 ni. Kemudian nombor 3 dan nombor 4 ni Ustaz gabungkan jadi satu slide. Okey, kepentingan syarat wajib solat dan kepentingan syarat sah solat. Lepas tu yang kelima nanti kita akan uji minda lah, kita akan buat quiz. Okey? Boleh? Boleh semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita pergi kepada, okey sebelum tu kalau kamu mau tengok buku teks juga, okey boleh buka muka surat 79 ya. Muka surat 79 buku teks. Okey, kalau kamu mau baca buku teks lah, tapi semuanya Ustaz sudah sediakan dalam slide ni. Nanti Ustaz akan hantar di grup juga. Okey. Jadi jom kita pergi kepada yang pertama ya, yang pertama iaitu syarat wajib solat. Okey. Jadi apakah itu syarat wajib solat? Syarat wajib solat, pengertian dia di sini ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang untuk solat. Okey, Ustaz ulang balik. Syarat wajib solat ialah perkara tertentu yang kan seseorang untuk solat. Maksudnya kalau syarat solat, maka kamu sudah, kalau kamu tidak ada salah satu syarat, maksudnya syarat-syarat tu belum lagi ada pada diri kamu, maksudnya kamu belum wajib untuk menunaikan solat. Boleh faham? Boleh. Okey. Aimi ulang baik. Okey, syarat wajib solat tu apa? Tengok di slide je. Ada di slide sini. Syarat wajib solat tu apa? Islam. Islam. Bukan. Pengertian. Apa takrifan dia? Tengok pada slide ni. Ada kan? Cuba baca syarat wajib solat tu sekali lagi, Aimi. Yang warna hitam. Syarat wajib solat ialah perkara tertentu yang mewajibkan seseorang untuk solat. Okey. Jadi kalau kamu, jadi Ustaz ulang lagi. Okey, kalau kamu ada semua syarat-syarat ni, kamu wajib solat. Okey, jadi apa syarat-syarat dia? Okey, kita tengok pada dia punya syarat. Okey. Okey, syarat-syarat wajib solat. Yang pertama apa dia? Yang pertama yang atas ni. Apa dia kelas? Islam. Apa dia kelas? Sekali lagi.
Islam. 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 Okey. Kalau kamu Islam ke kafir? Islam. Kamu Islam kan? Jadi kamu ada syarat-syarat wajib ni. Okey. Jadi solat ini diwajibkan ke atas siapa? Ke atas orang Islam. Wajibkah orang kafir solat? Tidak. Okey, bagus. Jadi, solat tidak wajib ke atas orang kafir. Jadi kalau macam tu, senanglah kalau orang kafir tidak wajib solat. Maksudnya, diorang tidak akan disoal oleh Allah kan? Di hari kiamat nanti sebab tidak solat. Jadi macam mana tu? Cuba kamu jawab. Kan solat kan wajib atas orang Islam. Tak wajib atas orang kafir. Tapi kira senanglah sebab hari kiamat nanti Allah tak akan tanya orang kafir. Kenapa kamu tidak solat? Jadi macam mana? Apa jawapan kamu? Kamu rasa macam mana? Untung jadi orang Islam kah untung jadi orang kafir? Untung jadi orang Islam. Macam mana? Senanglah orang kafir kan? Sebab diorang nanti tidak akan ditanya kenapa kamu tidak solat. Sedangkan kita nanti di akhirat nanti kita akan ditanya. Macam mana tu? Maisarah. Kamu rasa macam mana? Siapa boleh jawab? Semua tidak dapat jawab kan? Mesti ni Ustaz jawabkan untuk kamu. Okey, memang betul. Hari akhirat nanti Allah tidak akan tanya orang kafir tentang kewajipan solat ni. Kenapa kamu tidak solat? Allah akan tanya orang Islam. Tapi orang kafir confirm masuk neraka. Apa? Sebab mereka tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Jadi confirm sudah mereka masuk neraka. Jadi sekurang-kurangnya kita sebagai orang Islam, kalau kita menjalankan solat, kewajipan kita itu tertunai. Kalau tidak tertunai, na'udzubillah min zalik, kita masuk neraka. Kemudian selepas dosa-dosa kita itu semua terbakar, kita akan masuk ke syurga. Maksudnya ada peluang untuk masuk syurga. Tapi kalau kafir, tidak payah tanya tentang solat pun tidak apa. Sebabnya diorang akan terus masuk neraka selama-lamanya. Diorang tidak boleh keluar daripada neraka sebab tidak beriman kepada Allah. Boleh faham? Boleh. Jadi sebab tu syarat yang pertama tu dia tidak wajib atas orang kafir. Kita je orang Islam. Sebab ini agama kita kan. Jadi kita kenalah solat. Boleh faham? Boleh. Bagus. Sekarang Ustaz mau tunjukkan syarat yang kedua. Syarat yang kedua tengok di sebelah kanan bawah ni. Yang mouse Ustaz ni. Syarat yang kedua ialah baligh. Siapa tahu baligh tu apa? Kalau ada ibu ataupun bapa kamu di sebelah kamu, cuba kamu tanya. Baligh tu apa? Cuba tanya mama kamu. Baligh tu apa? Orang yang datang haid. Cukup umur. Baligh maksudnya sudah cukup umur. Apa maksud cukup umur? Sudah umur. Apa maksud cukup umur? Maksudnya kamu sudah mencapai kematangan. Maksudnya kamu sudah pun mencapai kematangan fizikal. Contohnya kalau perempuan dia sudah keluar haid. Kalau lelaki dia sudah mimpi. Jadi masa tu kalau yang lelaki akan jadi macam ustaz lah. Jadi tinggi, jadi besar, suara pun besar. Kamu kalau suara kamu kecil, kamu cakap macam Fahmi lah. Ustaz, saya nak mana. Tapi nanti bila kamu sudah besar, suara kamu akan jadi macam suara ustaz ni, dalam.
Macam tu. Kalau perempuan nanti kamu tanya mama kamu, macam mana mama kamu cukup umur? Okay. So bila kamu dah sampai ke tahap itu, bila kamu sudah balik, maka kamu sudah pun wajib menunaikan solat kamu. Sebabnya bila kamu sudah balik, bermakna pahala kamu, dosa kamu, semuanya kamu sendiri yang tanggung. Masa kamu belum balik ni, kamu tidak ada lagi dosa. Mana ada dosa. Tapi bila kamu sudah balik nanti, kalau kamu buat salah, kamu sendiri yang akan mendapat dosa. Kalau kamu buat baik, kamu sendiri yang akan dapat pahala. Boleh faham? Boleh. Tapi tidak bermakna kalau kamu masih lagi belum balik, kamu tidak boleh solat. Nabi cakap, dalam satu hadis Nabi cakap, ketika anak kamu berumur 7 tahun, kamu dengar sini elok ya. Okey. Fikiran ketika anak kamu berumur 7 tahun, ajarlah dia untuk solat. Maksudnya Nabi menggalakkan kamu untuk solat sejak tahun 1. Sejak tahun 1 lagi, kalau ikut hadis Nabi, Nabi cakap ajarlah anak kamu solat. Ini pesanan kepada ibu bapa ya. Bermula 7 tahun, kena latih anak-anak untuk solat. Okay. Lepas tu Nabi cakap apa? 10 tahun, kalau anak kamu tidak mau solat, maka rotanlah dia. Itu hadis Nabi. Nabi kita sendiri yang cakap. Kalau umur 10 tahun masih lagi tidak mau solat, rotanlah anak kamu. Kenapa kena rotan? Supaya dalam diri kita tu ada rasa takut untuk tinggalkan solat. Sebab solat ni benda pertama yang akan Allah soal pada hari kiamat. Ya. Jadi kamu kena biasakan diri untuk solat, kamu kena biasakan diri untuk menunaikan solat. Jangan berat untuk tunaikan solat sebab benda ni kewajipan dan benda ni adalah penghubung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Jom kita tengok kepada syarat wajib yang 3 iaitu berakal. Apa maksud berakal? Okey, apa maksud berakal? Orang-orang berfikiran. Maksudnya orang yang ada fikiran. Orang gila, bolehkah orang gila solat? Tak boleh. Bolehkah orang gila solat? Arif, Boleh. pada pandangan kamu orang gila bolehkah solat? Boleh. Tak boleh solat kan? Sebab dia tidak ada fikiran. Orang pengsan, boleh orang pengsan solat? Tidak boleh. Tak boleh. Siapa cakap orang pengsan boleh solat? Maksudnya dia tengah pengsan kan, dia tengah kiau macam tu dia solat. Kalau orang koma, kamu tahu koma? Kamu tahu koma? Yang di hospital tu kan, maksudnya dia tidak bangun daripada dia punya tidur. Contoh, bolehkah orang tu solat? Tidak. Tidak boleh. Jadi berakal di sini maksud dia kamu mesti sedar dan ada kemampuan berfikir. Kamu tengok di situ ya, Ustaz tulis. Berakal ni maksud dia orang yang sedar dan ada kemampuan berfikir. Macam kita sekarang ni, kita tengah sedar dan kita boleh berfikir. Kita waras. Kita bukan orang gila, kita bukan orang pengsan, kita bukan orang koma. Yang tidur tadi tu, yang nak bangun-bangun. Jadi nak solat mesti sedar dulu. Okey, kamu tidak boleh tidur, kamu tidak boleh pengsan, tidak boleh gila dan sebagainya. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, jadi Ustaz ulang balik. Okey, Ustaz ulang balik syarat-syarat wajib solat. Yang pertama mesti orang Islam. Yang kedua mesti baligh, mesti capai umur. Dan yang ketiga mesti berakal. Maksudnya kamu bukan orang gila, kamu bukan orang yang pengsan, bukan orang yang koma. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, ada ketiga syarat ni
kamu ada ketiga-tiga syarat ni, kamu sudah wajib solat. Okey, selagi kamu belum ada ketiga-tiga syarat ini, kamu tidak wajib solat. Contoh, Ustaz bagi contoh. Okey, ada satu orang tu, dia orang Islam. Dia sudah baligh. Maksudnya dia sudah cukup umur kan? Tapi dia tidak berakal, dia gila. Jadi kamu rasa solat tu wajibkah tidak ke atas dia? Tidak. Wajib ke? Tidak, sebab dia tidak cukup 3 syarat. Okey. Ustaz bagi lagi satu contoh. Okey, kalau orang tu dia baligh. Maksudnya dia sudah cukup umur, dia sudah dewasa. Lepas tu dia berakal, dia tidak gila. Tetapi dia bukan orang Islam. Kamu rasa solat tu wajib ke tidak ke atas dia? Wajib. Tak wajib sebabnya dia bukan orang Islam. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi boleh kita teruskan? Boleh. Okey, alright. Okey, kita teruskan kepada syarat sah solat. Okey. Siapa mau baca? Saya. Okey, Fahmi baca. Apakah itu syarat sah solat? Syarat sah solat ialah perkara tertentu yang menyebabkan solat seorang itu sah. Okey. Yang bawah ni? Yang ini? Tak mau baca? Okey, Ustaz baca nanti. Okey. Jadi apakah itu syarat sah solat? Okey, macam yang Fahmi baca tadi. Terima kasih Fahmi. Okey, jadi syarat sah solat ialah perkara tertentu yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Apa maksud sah? Sah itu maksud dia diterima Allah. Okey. Senang saja. Okey, syarat wajib tadi maksudnya syarat-syarat yang menyebabkan kita wajib untuk sembahyang. Kalau syarat sah solat, dia adalah perkara-perkara yang menyebabkan solat itu diterima oleh Allah. Kalau syarat-syarat ini tidak cukup, maksudnya solat kamu tidak akan diterima oleh Allah. Kalau syarat-syarat sah ini cukup, maka solat kamu akan diterima oleh Allah. Boleh faham? Boleh. Senang saja kan? Okey. Syarat sah solat. Okey, ni banyak sedikit. Okey, ni banyak. Okey, syarat sah solat ada 5. Okey, ada 5. Baik, kita tengok kepada yang pertama. Okey, yang pertama, syarat yang pertama ialah tahu bila 5 waktu solat. Okey, bagi tahu Ustaz apa 5 waktu solat tersebut? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada berapa waktu? 5. Okey, ada 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Okey, bolehkah kamu sembahyang zuhur pada waktu isya? Tidak boleh. Boleh kan tak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Okey, bolehkah kamu sembahyang subuh pada waktu asar? Tidak boleh. Tidak boleh. Okey, setiap solat mesti dalam waktu dia. Okey, kamu sembahyang subuh pada waktu pagi, pada waktu subuh lah. Okey, zuhur pada waktu tengah hari. Sembahyang asar dalam jam 3.40 kan, macam tu. Maghrib pada waktu senja dan isya last sekali pada waktu malam. Okay, jadi kamu tidak boleh sembahyang subuh 2 rakaat tu dalam sembahyang zuhur. Mana boleh? Asar pun, sembahyang asar mana boleh kamu bawa ke sembahyang zuhur kecuali kalau kamu jamak. Itu nantilah kamu belajar. Tapi secara asasnya kamu tidak boleh pindah-pindahkan. Saya mau sembahyang zuhur waktu pagi lah sebab saya rajin. Bolehkah macam tu? Tidak boleh. Tidak boleh. Okey, kamu tidak boleh buat macam tu. Sekejap
Okey. Alright. Okey, syarat yang kedua ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, apa maksud hadas kecil? Okay, hadas kecil ni adalah apa yang keluar daripada kamu punya kubul dan dubur. Kita sudah belajar istinja kan? Sudah. Kubul tu maksudnya tempat kamu buang air Kencing. kecil. Kalau dubur tempat buang air besar. Kamu sendiri faham kan? So kubul kamu faham tempat buang air kecil dan dubur tempat buang air besar. Okey, so itu dinamakan sebagai hadas kecil. Hadas ni benda yang keluar daripada badan kita tau. Maksudnya bukan tai ayam, bukan tai anjing, bukan tai burung. Itu semua bukan dipanggil hadas. Kalau hadas ni maksudnya benda tu dia datang daripada diri kita sendiri. Okay, so hadas kecil tu air kecil dan juga air besar. Kalau kentut? Kalau kentut, dikirakah? Ya. Dikirakah ataupun tidak? Dikira. Dikira sebab dia keluar daripada dubur. Kamu kentut kan? So bila kamu kentut, kamu sudah berhadas kecil lah. Macam tu. Okey, itu hadas kecil. Kalau hadas besar? Kalau hadas besar, jima. Jima tu nanti kamu akan belajar lah. Kalau kamu sudah besar nanti kamu akan belajar keluar air mani, darah nifas, darah wiladah. Darah nifas dengan darah wiladah ni kalau mamak kamu bersalin, mamak kamu mesti keluar darah kan? Jadi itulah yang dinamakan sebagai darah nifas. Darah nifas ni masa mamak kamu bersalin, diorang akan keluarkan darah. Lepas tu masa berpantau akan keluarkan darah lagi. So itu namanya darah wiladah. Ni untuk perempuan lah. Okay, so darah wiladah. Jadi kalau keluar darah tu kena mandi wajib. Kalau tak mandi wajib nanti ibadah kamu tidak sah. Dan kalau mati pun mati pun mati pun kira berhadas besar juga. Sebab tu kalau mandi jenazah pun dikira sebagai mandi wajib. Okey. So syarat yang kedua ni Ustaz tekankan lagi sekali, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama tadi tahu 5 waktu solat, yang kedua adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga ialah suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat solat. Ini adalah najis selain yang daripada hadas kecil dan hadas besar ni tadi. Contoh najis macam yang Ustaz sebut tadi lah. Tai ayam, tai burung, tai cicak. Apa lagi? Bagi contoh najis. Tai kucing. Tai kucing. Lagi? Tai anjing. Tai anjing. Lagi? Tai kucing. Sebut apa yang kamu tahu. Lagi? Najis apa lagi? Ayam. Tai ayam sudah Ustaz sebut tadi. Tai burung. Tai burung sudah Ustaz sebut tadi. Tai lembu. Tai lembu. Adakah tai lembu dalam rumah kamu? Tiada kan? Okay, jadi yang nombor 3 ni mesti suci daripada segala jenis kekotoran tu. Macam tu. Jadi kamu kena pastikan sebelum kamu solat tiada tai-tai lah yang ada pada kamu punya badan, kamu punya pakaian, ni pakaian, badan kita, pakaian dan juga tempat solat. Maksudnya dekat surau ke, dekat bilik kamu ke, kamu kena pastikan tiada najis. Sebab kalau ada najis, nanti solat kamu tu tidak diterima. Faham? Okey, boleh. Okey, kita pergi kepada nombor 4. Okey, tengok nombor 4. Nombor 4, syarat yang keempat adalah tutup aurat.
Tutup aurat. Okey. Maksud tutup aurat di sini ialah kamu tutup bahagian badan kamu. Allah cakap lelaki yang mana, perempuan yang mana. Okey, kalau lelaki, mana dia punya aurat? Aurat lelaki yang mana? Aurat lelaki pusat sehingga lutut. Ingat tu Fahmi, Arif, aurat kita lelaki ni pusat sampai lutut. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi kamu kena ingat, okey, kalau mengikut pandangan orang-orang ustaz-ustaz yang alim-alim, kan, ulama-ulama yang alim, diorang cakap kalau kita solat sekadar tutup pusat hingga lutut, hukum dia apa? Hukum dia makruh. Jadi kalau kita mau solat, kita mesti juga pakai baju, pakai seluar. Jangan kamu solat kamu tak pakai baju. Sebab hukum dia makruh. Okey, jadi digalakkan untuk solat pakai full. Okey, pakai baju. Kalau macam atuk, kalau macam arwah atuk ustaz dulu, dia macam tu lah. Dia pakai kain pelikat, tapi dia tutup lah, dia tutup pusat. Dia pakai kain pelikat. Lepas tu dia tidak pakai baju, tapi dia macam dia selubung dengan kain serban. Kalau ikut sebenarnya salah tu. Okey, dia mesti kena tutup semua, kena pakai baju ataupun jubah kah ataupun baju Melayu kah. Lepas tu kamu pakai kain ataupun seluar. Okey, itu untuk lelaki. Kalau perempuan? Kalau perempuan, apa aurat dia? Aurat kecuali tangan. Aurat perempuan seluruh badan. Seluruh badan. Kecuali muka dan tapak tangan. Okey? Jadi perempuan ni tiga orang bunga ni, Aimi, Sania dengan Maisarah, kamu kena ingat. Okey, bila kamu solat, kan kamu ada telekung kan? Pastikan telung kamu tu jangan nampak kamu punya bahagian-bahagian badan yang lain. Ni tangan kan, tangan. Tak boleh nampak ni kamu punya tangan ni sebab tangan kamu ni aurat. Okay, ini pun yang sedikit ni pun dikira aurat kalau kamu tunjuk. Okay, so pastikan kamu punya mesti tutup ni tangan. Dan kemudian muka kamu pun bukan aurat, tapi yang lain kena tutup. Sebab apa? Sebab Nabi cakap perempuan ni adalah perhiasan. Perempuan ni cantik. Beruntunglah jadi perempuan, beruntung jadi Aimi, beruntung jadi Sania, beruntung jadi Maisarah. Sebab apa? Sebab Nabi cakap kamu ni cantik. Jadi bila kamu ni cantik, kamu kena melindungilah kamu punya badan kamu. Jangan kasih orang nampak. Kecuali nanti kalau kamu sudah besar kan, kamu sudah kahwin. Contoh kan, kalau kamu sudah besar, sudah kahwin, jadi kamu cuma boleh tunjuk pada siapa? Kepada suami kamu. Tapi itu lambat lagi. Tunggulah nanti masa kamu kahwin. Tapi yang penting aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, kaki pun kamu tak boleh tunjuk masa sembahyang. Kalau nak nanti solat kamu tidak sah. Faham? Okey, lepas tu yang kelima, menghadap arah kiblat. Solat kamu kena menghadap kiblat. Kiblat kita di mana? Kiri. Baitullah ataupun Kaabah. Kita menghadap mana? Kita menghadap mana kalau solat? Kiblat. Yalah, kiblat memanglah menghadap kiblat. Kiblat kita di mana? Di kiri. Baitullah apa pula di kiri? Kita menghadap Baitullah ataupun Kaabah. Kaabah tu di mana? Kaabah tu di mana? Mekah. Mekah. Yang orang pergi haji tu kan? Yang orang pergi haji tu, dekat situlah kita punya kiblat. Adakah, di sini saya mau tanya kamu soalan.
kita solat menghadap Kaabah, betul? Betul. Kiblat kita dekat Kaabah kan? Kita sembah Kaabah ke? Adakah kita sembah Kaabah kalau macam tu? Kamu pernah tengok kan Kaabah kan? Yang apa bangunan segi empat warna hitam tu? Adakah kita sembah Kaabah? Kenapa kita kena menghadap kiblat? Kenapa kita solat? Kenapa kita solat kan? Kita menghadap kiblat. Ya Allah. Macam mana? Macam mana? Perintah Allah. Perintah Allah. Lagi? Sania, kenapa kamu rasa semua orang solat menghadap Kaabah? Kenapa tidak menghadap KLCC ke? Kenapa tidak menghadap bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi ke? Kalau ada mamak kamu, bapak kamu di sebelah kamu, cuba kamu tanya, bincang sikit. Kenapa kita solat menghadap Kaabah? Orang kena solat menghadap Kaabah. Bukan orang Malaysia ya, bukan kita saja. Maksudnya satu dunia kena menghadap Kaabah kalau solat. Kenapa? Why? Sebab sah solat. Yalah memanglah sebab solat kita sah, tapi kenapa? Kenapa Kaabah? Kenapa bukan Palestin kah? Kenapa bukan Mesir kah? Okey, saya bagi 30 saat. Fikir apa jawapan dia. Kalau kamu mau tanya dengan ibu bapa kamu tanya. Sebab kita punya tunjuk arah dekat. kita tanya kiblat. Tunjuk arah kiblat jalan kan? Untuk tunjuk arah kiblat. Apa dia Sania? Sekali lagi. Untuk Hadap. kurang dengar. Arah kiblat. Untuk tunjuk arah kiblat. Arif? Sebab apa? Sebab apa semua orang kena menghadap kiblat Kaabah? Kenapa semua orang kena ni? Kenapa semua orang kena sujud di arah Kaabah? Kalau kamu tengok dekat Kaabah tu kan di sekeliling Kaabah tu kan orang sujud semua dekat Kaabah. Kenapa? Kita sembah Kaabah ke atau macam mana? Sebab soalan ustaz ni bukan soalan yang ustaz buat-buat. Memang ada orang tanya. Orang kafir tanya kan. Tu kamu cakap kami sembah berhala, kamu cakap kami sembah itulah, sembah inilah. Kamu sujud lagi di Kaabah tu. Bukan bermakna kamu sembah Kaabah kah? Okey. Jawapan dia, kenapa kita solat menghadap Kaabah? Kenapa semua orang solat menghadap Kaabah satu dunia ni? Sebab Allah nak ajar kita untuk bersatu. Itu hikmah dia. Sebab Allah nak ajar kita supaya bersatu. Maksudnya tidak kira kamu di Malaysia kah, kamu di Indonesia kah, kamu di UK kah, kamu di Australia kah, kamu di Jepun kah, kamu semua menghadap arah yang satu. Jadi Kaabah ni dia adalah pusat penyatuan umat Islam. Okey, itu dia. Okey, boleh faham? Okey, jadi usah ulang balik. Syarat-syarat sah solat yang pertama, tahu 5 waktu solat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, nanti kamu tengok balik, Ustaz akan hantar di grup apa hadas kecil dan apa itu hadas besar. Yang ketiga, suci daripada najis pada kamu punya tubuh badan, pada pakaian, pada tempat solat. Yang keempat, tutup aurat. Yang kelima, menghadap arah kiblat. Okey. Kita
kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kelas kita mau 9.30 sudah kan? Ustaz cepatkan sedikit. Okey, kepentingan mengetahui syarat wajib dan syarat sah solat. Okey, ini adalah syarat sah solat, syarat wajib solat tadi. Islam baligh berakal. Okey, kalau Islam, okey, syarat yang pertama, okey, apakah hikmah dia? Kepentingan dia, Allah hanya terima ibadah daripada orang-orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, walaupun dia baligh, walaupun dia berakal, tapi kalau dia tidak Islam, Allah tidak akan terima ibadah dia. Okey, kemudian yang kedua, baligh. Okey, apa hikmah syarat baligh ni? Maksudnya tanggungjawab tu dipikul oleh kamu sendiri setelah mencapai kematangan fizikal tadi. Setelah kamu cukup umur tadi, kamulah yang tanggung, kamu punya dosa, kamu punya pahala, semua kamu tanggung sendiri. Okey, jadi maknanya kamu wajiblah untuk solat kalau kamu sudah baligh. Okey, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga iaitu berakal. Okey, hanya orang yang waras sahaja dapat menunaikan ibadah dengan baik. Kalau orang gila ke, kalau orang pengsan ke, orang mati ke, dia tidak akan dapat beribadah dengan baik. Jadi sebab tu ketiga-tiga syarat ini diperlukan untuk mewajibkan kamu solat. Jadi kalau kamu tidak cukup syarat, maksudnya belum lagi lah wajib ke atas kamu. Okey? Alright. Okey, lepas tu kepentingan untuk syarat-syarat wajib solat. Okey, yang pertama aurat. Kenapa kita kena jaga aurat semasa solat ataupun semasa dalam kehidupan lah. Okey, kenapa kita kena jaga aurat? Sebab kita menjaga maruah. Okey, aurat kamu adalah maruah kamu. Kamu kena jaga. Okey, harga diri. Sebab kita mau menjaga maruah, harga diri kita dan patuh kepada perintah Allah. Sebab Allah suruh kita tutup aurat. Okey, kemudian yang kedua, okey, daripada segi masa, apa tu yang bising tu? Okey, kemudian daripada segi daripada segi masa ni, okey, Allah nak ajar kita disiplin dan menepati masa. Okey, kemudian kiblat. Okey, yang ketiga, kamu tengok yang ketiga ni adalah kiblat. Kenapa kita solat menghadap Kaabah? Okey, so Ustaz tulis di sini sebagai lambang penyatuan umat Islam. Okey, kalau kita sembahyang berterabur, tidak ada satu arah, maksudnya kita sembahyang ni tidak menunjukkan kesatuan sebagai umat Islam. Okey, yang keempat, kamu tengok yang di sini. Okey, suci daripada hadas. Hikmah dia adalah untuk memastikan diri kita suci daripada zahir dan batin sebelum beribadah. Okey, nak menghadap Allah mesti kena bersih. Tidak boleh kotor. Okay, kalau kotor, Allah pun tak akan suka dengan kita. Bukan setakat Allah. Kalau kita kotor, adakah orang lain akan suka pada kita? Tidak kan? Jadi, itu adalah hikmahnya. Dan suci najis yang kelima ini pun sama juga sebenarnya. Okey, kebersihan persekitaran menjadi keutamaan. Okey, kalau sekitar kita, pakaian kita tidak bersih, tubuh badan tidak bersih, tempat solat pun tidak bersih. Jadi macam mana kita mau jadi orang yang bersih? Okey, sudah tentu orang akan menjauh daripada kita. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada kamu yang join, 9.30 sudah. Okey, jadi untuk aktiviti, okey, sila jawab kuis online yang berkaitan dengan syarat wajib solat dan syarat sah solat. Okey, so nanti Ustaz akan bagi dia punya link dalam Telegram dan tolong jawab. Okey. Setakat ni ada soalan? Ada yang tidak faham? Okey semua? Ada yang tidak faham? Kalau ada yang tak faham boleh tanya sebelum kelas kita habis. Tania faham? Tania boleh faham? Tak apa, nanti kamu jawab kuis dulu. Nanti kalau ada yang tidak faham, kamu tanya dengan Ustaz. Maisarah boleh faham? Boleh. Arif Nizam boleh faham? Boleh. Aimi boleh faham? Alhamdulillah. Fahmi? Fahmi boleh faham? Boleh. Okey, alright, bagus. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Okey, Ustaz berharap agar kamu semua fahamlah dengan
kita punya topik perbincangan pada hari ini. Dan nanti Ustaz akan bagi kamu latihan untuk kamu buat ya, quiz online. Ustaz akan hantar di grup Telegram. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Okey, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kamu semua kefahaman dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat daripada kelas hari ini. Okay, jadi itu sahaja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye semua. Okay, boleh left ya.